Selamat pagi, nama saya Khairul Syakir bin Muhammad Pira. Hari ini saya akan membentang rancangan pengajaran harian. Subjek yang saya mengajar dan kawan-kawan saya ialah Bahasa Melayu. Mod penyampaian ialah secara bersemuka. Lokasi kami ialah SMK Sendakan. Minggu saya mengajar ialah minggu ketiga, hari Rabu, pada 15 hari bulan 4, 2024. Masa kami mengajar ialah 9 pagi hingga 10 pagi. Kelas kami mengajar ialah tingkatan 1 Cemerlang, bilangan murid ialah 25 orang. Tahap kami mengajar ialah sederhana. Tema kami ialah kebudayaan, kesenian dan estetika. Topik ialah menulis ringkasan. Aspek kandungan, kemahiran menulis rumusan. Pengetahuan sedia ada ialah murid telah mengetahui cara mengenal pasti kehendak soalan dan mencari idea-idea penting untuk membuat rumusan. Fokus ialah kemahiran menulis. Standard kandungan ialah menulis untuk meringkaskan dan merumus berbagai prosa. Standard pembelajaran ialah menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ringkasan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Objek pembelajaran ialah saya akan memberi untuk memastikan murid menulis rumusan dengan betul. Untuk mencapai objektif ini, penting untuk memberi panduan yang jelas, contoh yang baik kepada murid. Saya boleh menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti latihan menulis atau pembelajaran asas latihan. Hasil pembelajaran ialah menyeraikan ide-ide utama, rumusan, seterusnya menganalisis isi penting dan menghasilkan rumusan yang lengkap. Seterusnya masuk kepada kemahiran fokus, kemahiran berfikir, kemahiran bersepadu ialah kemahiran menulis, pendekatan ialah pembelajaran mastery, kemahiran berfikir, kemahiran berfikir aras rendah iaitu menyatakan tajuk dipilih. Seterusnya kemahiran berfikir aras tinggi ialah menulis rumusan. Peta pemikiran, kami akan memilih peta B. Nilai moral ialah berhemah. Kecerdasan perbagai interpersonal. Interpersonal itu ialah, saya akan menjelaskan, interpersonal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dalam hubungan yang terjadi dalam diri seseorang. Ini mencengkup pemahaman dan mengolahkan diri sendiri, termasuk aspek-aspek seperti emosi, keyakinan dan nilai-nilai. Seterusnya saya akan masuk kepada langkah induksi rasional. Untuk rasional ialah untuk mendapatkan perhatian pelajar dan meningkatkan rasa ingin tahu mereka terhadap pembelajaran. Isi pelajaran ialah mengimbas kembali pembelajaran yang lalu. Aktiviti pengajaran, saya akan memberi salam kepada murid. Seterusnya saya akan bertanya kepada murid apakah mereka tahu tentang kebudayaan, kesenian dan estetika. Aktiviti pembelajaran, pelajar akan membalas salam balik kepada saya. Seterusnya murid akan menjawab persoalan saya bahawa mereka mengetahui tentang kebudayaan, kesenian dan estetika adalah cara kehidupan yang mencengkup pengetahuan sikap, pola, perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwaris oleh anggota sesuatu masyarakat tertentu. Saya akan masuk kepada langkah 1 iaitu rasional. Memastikan pelajar faham mengenai topik tersebut. Isi pengajaran adalah memperjelaskan mengenai pelajar teknik menulis rumusan. Ini ialah cara menulis rumusan dengan yang betul. Saya akan memberi satu contoh teknik menulis rumusan kepada pelajar. Saya akan mengarah pelajar untuk membaca nota tersebut. Setelah membaca nota tersebut, saya menjelaskan tentang nota tersebut bahawa nota ini berkaitan dengan cara menulis rumusan. Saya menjelaskan cara membuat rumusan, skor pemakahan, format, pendahuluan, isi penting, isi surat dan kesimpulan. Aktiviti pembelajaran adalah pelajar telah menerima nota diberi oleh saya. Pelajar telah memberi perhatian kepada saya yang menerangkan tentang cara membuat rumusan.
Seterusnya, selain itu, pelajar menggaris isi penting yang terdapat di soal yang diberikan oleh saya. Akhir sekali, pelajar menjawab soalan saya bahwa mereka memahami penjelasan yang diberi oleh saya. Nama saya Muhammad Hafiz bin Salamun. Nomor metrik saya RCB 2311010114. Hari ini saya akan membentangkan langkah 2. Yang pertama ialah rasional. Memastikan murid dapat memahami isi penting rumusan. Aktiviti pembelajaran memberi pengetahuan kepada murid-murid untuk menyenaraikan isi-isi penting rumusan. Dan soalan mengisi tempat kosong berdasarkan jawaban yang diberikan. Seterusnya, guru menjelaskan teknik-teknik menulis rumusan dan guru bertanya kepada mereka apakah mereka paham apa yang diajarkan. Seterusnya, pelajar mendengar teknik-teknik menulis rumusan yang disampaikan oleh guru dan pelajar diberikan latihan oleh guru untuk mengisi tempat kosong berdasarkan petikan yang diberikan. Seterusnya, guru memberikan latihan kepada pelajar untuk mengisi tempat kosong berdasarkan petikan yang diberikan. Guru mengarahkan pelajar untuk membuat latihan yang diberikan. Guru memantau pelajar semasa membuat latihan. Guru membantu pelajar yang kurang paham berkenaan soalan latihan yang diberikan. Dan waktu menjawab soalan telah tamat dan pelajar menyerahkan kertas soalan kepada guru. Dan guru memeriksa jawaban pelajar berdasarkan skema. Seterusnya, pelajar menjawab latihan tersebut dengan mengisi tempat kosong berdasarkan petikan yang diberikan. Pelajar menyerahkan kertas soalan kepada guru. Pendekatan yang kami gunakan ialah pembelajaran berpusatkan murid. Kecerdasan pelbagai yang kami gunakan ialah kecerdasan intrapersonal. Hasil pembelajaran ialah menyenaraikan idea-idea utama rumusan dan kemahiran berpikir, memahami untuk mengasingkan idea-idea utama yang penting. Nama saya Murzul Fadlihing. Saya memegang nomor metrik RCB 2311011035. Saya akan menerangkan bagian langkah 3. Masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 25 menit. Rasional kepada langkah 3 adalah menghasilkan rumusan yang lengkap berdasarkan petikan yang telah diberikan kepada pelajar. Isi kandungan langkah 3 adalah menggalakkan pelajar untuk menghasilkan rumusan yang lengkap berdasarkan petikan yang telah diberikan. Aktiviti pembelajaran pada langkah 3 ini, guru akan menerangkan dengan teliti kepada pelajar tentang aktiviti yang seterusnya akan mereka laksanakan. Guru juga akan memberikan keratan petikan untuk aktiviti mereka. Pelajar akan menghasilkan rumusan yang lengkap dalam bagian langkah 3 ini dalam masa yang telah diperuntukkan, yaitu 25 menit. Setelah masa yang diperuntukkan telah tamat, murid-murid akan menghantar hasil tugasan mereka kepada guru untuk dinilai. Kecerdasan pelbagai dalam langkah 3 ini adalah intrapersonal. Hasil pembelajaran adalah pelajar dapat menganalisis isi penting dan menghasilkan rumusan yang lengkap. Terdapat 3 model pembelajaran GEGNI. Yang pertama adalah memberitahu objektif pembelajaran. Ini boleh merujuk apabila guru tersebut menyampaikan tugasan-tugasan yang akan diberikan kepada pelajar. Yang kedua adalah menyediakan rujukan. Contohnya, guru memberikan soalan atau keratan petikan kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan mereka. Yang ketiga adalah menilai prestasi. Setelah pelajar menyiapkan tugasan mereka, mereka akan menghantarkan hasil tugasan mereka kepada guru untuk dinilai. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian penutup.
Bagian ini masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 5 menit. Rasional kepada penutup adalah menyimpulkan pelajaran secara menyeluruh dan mendapatkan maklum balas daripada pelajar supaya menambah baik pelajaran yang seterusnya. Aktiviti pembelajaran dalam bagian penutup, guru akan menulis secara ringkas dan menyeluruh tentang hasil-hasil pembelajaran. Selain itu, guru akan memberikan respons kepada pelajar dan bertanyakan soalan tentang berapakah isi penting yang perlu dimasukkan untuk menghasilkan rumusan yang lengkap. Di samping itu, guru juga akan mengajukan soalan tentang berapakah bagian yang diperlukan dalam rumusan dan apakah bagian-bagian tersebut. Dan pelajar juga akan membalas kepada guru bahwa terdapat 6 isi penting untuk menghasilkan rumusan yang lengkap. Kecerdasan pelbagai dalam bahagian ini adalah interpersonal. Terdapat 3 juga model pembelajaran Gekni. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian. Perkara ini dapat merujuk apabila guru ingin menyimpulkan hasil-hasil pembelajaran di akhir kelas. Yang kedua, guru akan memberikan maklum balas kepada pelajar tentang bertanyakan soalan tentang berapakah isi yang perlu dimasukkan untuk menghasilkan rumusan yang lengkap. Dan yang terakhir adalah mengimbas kembali pelajaran yang telah disampaikan. Selain itu, guru juga akan memberikan maklum balas dengan mengucapkan syabas kepada pelajar-pelajar yang telah berhasil menyiapkan tugasan mereka pada masa yang telah ditetapkan. Oke, seterusnya ialah hasil pembelajaran dan pencapaian. Hasil pembelajaran yang pertama, 25 orang pelajar dapat menyenaraikan ide-ide penting berdasarkan soalan yang diberikan. Hasil pembelajaran yang kedua, 25 orang pelajar berjaya menyiapkan latihan rumusan yang lengkap dan dalam tempo masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, kekuatan, kekurangan, dan elemen menarik yang disepadukan lagi. Yang pertama, dari segi kekuatan, majoriti pelajar mampu menyiapkan semua tugasan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, mampu berpikir dengan cekap dan beraras tinggi. Yang ketiga, murid mampu memahami topik pembelajaran secara menyeluruh tanpa memerlukan bantuan guru yang banyak. Seterusnya, bagian kekurangan atau penambahbaikan. Yang pertama, sebagian pelajar menghadapi kesukaran ketika menjawab latihan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, sebagian pelajar tidak memberikan tumpuan ketika guru memberikan penjelasan. Dan yang ketiga, tahap pemahaman sebagian pelajar perlu ditingkatkan agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Seterusnya, elemen menarik untuk disepadukan lagi. Yang pertama, cara penyampaian topik pembelajaran seperti menggunakan LCD sebagai alat bantu pelajar. Dan yang terakhir, melaksanakan aktiviti pembelajaran seperti latihan di perpustakaan sekolah. Sekian dan terima kasih.